أعوذ بالله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi ini dapat kembali kita bertemu untuk kita menyambung kuliah kita dengan mengambil faedah daripada kitab yang bertajuk Buku Pintar Ilmu Tauhid, yang merupakan kompilasi fatwa dan risalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallah, yang disusun oleh Abu Fadli Rabbani, yang diterbitkan oleh Media Tarbiyah, sebuah kitab yang membahas secara komprehensif hal-hal yang berkait tentang tauhid, yang merupakan perkara awal wajib bagi seorang muslim, dan itulah kewajipannya sepanjang usianya, untuk dia memahami tauhid, mengamalkan tauhid, mengajak manusia kepada tauhid, dan dia mati di atas tauhid. Dan kitab ini memuatkan 12 bab, yang dimulai dengan bab yang pertama, iaitu di bawah tajuk pengertian ilmu tauhid, kemudian dibahaskan berdasarkan perbahasan yang terkait, kemudian diakhiri dengan bab yang ke-12 di bawah tajuk fenomena kesyirikan dari zaman ke zaman. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melanjutkan perbahasan kita tentang bab yang kedua di bawah tajuk Tauhid Rububiyah, pada sub tajuk iaitu bahagian D. Bahagian D, muka surat 33 bagi yang memiliki kitab. Kitab ini boleh didapatkan menerusi Pustaka Bushra, ataupun Pustaka Abu Naim. Boleh lihat di dalam Shopee. Alangkah baiknya jika sesiapa saja yang sekarang sedang mengikuti kuliah ini memiliki kitab yang sama, agar dengan itu bertambahlah faedah di dalam kita belajar secara bertalaki. Dan dengan ada kitab, kita boleh bersama-sama melihat, membaca, dan membuat catatan yang sangat penting dalam tradisi cara kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita untuk melaksanakan hal yang satu ini. Baik, langsung saja kepada perbahasan yang terkait tentang subtajuk D, iaitu dalil-dalil tentang Tauhid Rububiyah. Dan kita telah diberikan penjelasan di dalam kitab ini sebelum itu, dari sisi tentang hal terkait makna Tauhid Rububiyah, dan hal-hal yang terkait dengannya, dan prinsip pokok yang terkait dengan beriman dari sisi Tauhid Ar-Rububiyah. Kesimpulan mudahnya, Ar-Rububiyah adalah Tauhidullah bi'af'alih, iaitu mentauhidkan Allah dalam segala perbuatan Allah Ta'ala, iaitu af'al Allah Ta'ala. Baik, di dalil-dalil tentang Tauhid Rububiyah pada muka surat 33, berkata penyusun kitab ini hafizahullah Ta'ala, di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla telah banyak menyebutkan dalil-dalil atas Tauhid Rububiyah.
Ya, di antaranya Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ayat yang tak asing lagi bagi kita, iaitu suratul Fatihah ayat yang kedua. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Rabb itu adalah ya ar-rububiyah Allah Taala, asal kata. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, ya, dialah pemberi rezeki. Ya, ar-razzaq itu adalah ya yang dikaitkan tentang ar-rububiyah Allah, perbuatan Allah, af'al Allah, iaitu memberi rezeki, menggunakan rezeki kepada seluruh makhluk ciptaannya, termasuk kita manusia, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Az-Zariyat surah 51 ayat 58. Allah tabaraka ta'ala juga berfirman, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sesungguhnya urusannya lah, apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Ya, Allah berfirman, jadilah. Ialah ya kalamullah, perintah Allah, maka jadilah sesuatu itu. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan. Surah Yasin, surah yang ke-36 ayat 82 hingga 83. Begitu juga Allah tabaraka taala juga berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, ya, Al-Khaliq, ya, Allah pencipta. Apa yang dicipta oleh Allah Ta'ala? Langit dan bumi bergantian, yakni silih bergantinya malam dan siang. Kapal yang berlayar di lautan dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air. Allah menurunkan ya keberkahan dari langit. Di antaranya adalah air hujan, salji. Ya, lalu dengan itu dihidupkannya lah bumi setelah mati. Ya, bumi ini hidup disebabkan oleh ada air. Planet-planet lain mati, ya, kerana ketiadaan air, seperti Pluto dan sebagainya, Marikh dan seumpamanya. Dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Jadi Allah menjelaskan tentang perbuatannya, iaitu Al-Khaliq. Kemudian dia adalah Al-Mudabbir. Ya, dia menciptakan dan dia mengatur dan mengurus alam ciptaannya ini. Begitu juga Allah tabaraka ta'ala juga berfirman, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Surah Ar-Rum, ya, surah yang ke-30, iaitu ayat 40. Jadi ayat-ayat ini menjelaskan tentang ya perbuatan Allah Ta'ala dalam penciptaan, dalam pemilikan, dalam pengaturan, dalam mengurniakan rezeki, dan dalam segala urusan. Ya, Allah itu dia adalah Al-Qayyum, yang berdiri sendiri terus menerus mengurus urusan ya ciptaannya, iaitu makhluk. Ya. Jadi ayat ini ya lanjutannya akan membawa kepada setiap daripada kita agar
iaitu menjadikan Allah sebagai Rabb yang ditaati, yang dipatuhi, yakni diibadahi. Ya. Seringkali ayat-ayat yang bernada menjelaskan tentang ar-rububiyah Allah Ta'ala, ujungnya akan membawa kepada iaitu al-uluhiyah Allah Ta'ala, iaitu tauhidul ibadah, seperti ayat surah Rum ini. Begitu juga contoh lain yang tidak dipaparkan di sini, seperti dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapakah yang memberikan rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Siapa? Tentulah jawabnya Allah. Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Tentulah akan ada jawapan Allah. Dan siapakah yang memulakan yang hidup dari yang mati dan memulakan yang mati dari yang hidup? Allah. Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Allah Ta'ala. Maka mereka akan menjawab Allah. Ketika soalan ini diajukan, disampaikan firman ini kepada orang-orang kafir musyrikin yang diseru kepada mereka itu dakwah tauhid oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW nak activate minda mereka itu, nak create proses self-awareness, kesedaran diri. Sedar diri. Selama ini teralpa, terlalai, sehingga menjadikan patung yang tak bernyawa, yang tak berfungsi, tak memiliki apa-apa pun kekuasaan dari sisi ar-rububiyah. Ini hanya perbuatan orang yang gila, orang yang tidak waras. Lalu Nabi SAW mengingatkan mereka kembali daripada tidur mereka yang lama, yang panjang, tertipu dengan apa? Dengan tipu daya iblis yang sangat halus, syaitan, dan juga amalan masyarakat jumhur ketika itu. Amalan jumhur, mainstream. Sebab setiap orang ini, kepercayaannya, keyakinannya, kepribadiannya, akhlaknya, tutur bicaranya, cara makannya, cara tidurnya, cara pergaulannya, semua is very closely related to their upbringing, their environment. Understand? Sangat kita di pembinaan peribadi kita ni sangat bergantung kepada pembesaran kita. Yang paling mendominasi adalah keluarga, parent. Mereka lah yang memasukkan pelbagai maklumat, pendidikan, ilmu, contoh, teladan. Kemudian siapa? Jiran-jiran, masyarakat. Kemudian siapa? Rakan-rakan, kawan. Kemudian siapa? Sistem pendidikan. Kemudian siapa? Para pemimpin. Dan begitulah seterusnya. Kalau di zaman sekarang, banyak lagi yang very highly influenced, directly affected or impacted our upbringing. Apa dia? Media sosial. Dan banyak lagi yang berlaku di sekitar. Jadi, untuk create proses kesedaran itu, nak create proses kesedaran, selama ni mereka dibesarkan dalam situasi kemusyrikan, kekufuran, kehidupan jahiliah, mereka anggap itu adalah kebenaran. Maka bila Nabi SAW datang, mula-mula before Nabi SAW nak masukkan ke arah meninggalkan sesembahan itu, Nabi SAW tanya beberapa soalan yang terkait tentang supaya mereka melihat kembali terhadap amalan mereka dalam menjadikan berhala-berhala, patung-patung atau apa saja yang setara dengannya sebagai Tuhan yang diangkat, yang diibadahi, yang ditaati, yang dimuliakan, yang diadakan upacara-upacara, perayaan, ritual, dan sebagainya. Lalu ditanya perkara yang paling basic. Siapa yang memberi rezeki kepada kamu? Siapa yang mengatur silih bergantinya siang dan malam? Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Siapa yang menghidup dan mematikan? Siapa yang mengurniakan pendengaran? Siapa? A lot of question. Ini semuanya soalan close-ended question. Jawapannya satu je. Diasak dengan pelbagai soalan, dan soalannya straightforward. Tak complicated. Orang cerdik, orang bodoh, orang bandar, orang kampung boleh jawab soalannya. Kerana apa? Kerana dia adalah selaras dengan dalil fitrah. Dan juga berdasarkan pengalaman
serta warisan saki-baki tauhid yang dibawa dan tinggalkan oleh Nabi Ismail AS pada orang-orang kafir musyrikin itu. Sebelum dirosakkan oleh penyembahan berhala, di mana orang yang pertama bawa berhala ke bumi Mekah adalah Amru bin Luhai ketika dia pergi ke bumi Syam. Itu boleh dirujuk dalam kitab sirah. Jadi mereka pasti akan menjawab Allah. Lalu bila mereka dah menjawab begitu, maka Nabi SAW pun menyampaikan objektif soalan tersebut. Iaitu fakul afala tattaqun. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Apa makna takwa? Kenapa kamu tidak tunduk taat kepada Rabb yang sebenarnya, iaitu Allah Ta'ala. Inilah dia gunanya bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran dengan pemahaman. Maka kita akan nampak di situ ketika kita membaca, kita akan bagi jawapan. Ketika baca ayat seperti ini, siapa yang memberi rezeki kepada mula langit dan bumi? Immediately kita yang baca dengan faham, kita akan jawab Allah Ta'ala. Siapa yang berkuasa menciptakan? Allah Ta'ala. Menunjukkan kita ini adalah abdun. Allah adalah Rabbun. Bila kita adalah hamba, maka wajib kita ikut aturan yang menciptakan hamba, iaitu Allah Ta'ala. Baik. Selain dari ayat-ayat Al-Quran, tauhid rububiyah juga ditunjukkan oleh dalil-dalil sebagai berikut. Tentunya dalil kita yang teratas, mutlak, yang pertama dan utama adalah iaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan tugasan kita adalah mencari tahu. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka di situ kita akan temui pernyataan tentang tauhid. Pernyataan tentang tauhid yang tak lari daripada 3 tauhid yang sedang dan akan dibicarakan nanti. Yang sekarang kita bermula dengan tauhid Ar-Rububiyah. Nanti akan disusuli dengan tauhid Al-Uluhiyah, tauhid Al-Asma' was Sifat. Kemudian dari sisi penerapan, dari segi praktikalitinya, maka kita boleh terapkan ketika mana kita membaca ayat-ayat Al-Quran, mulai daripada suratul Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas, maka kita tahu dan dapat dapat mengesan dan dapat menentukan, ayat ini sedang berbicara tentang Allah Ta'ala dari sisi Ar-Rububiyahnya. Ayat ini sedang berbicara tentang Allah Ta'ala dari sisi Al-Uluhiyahnya. Ayat ini sedang berbicara tentang Allah Ta'ala dari sisi Al-Asma' was Sifat. Itulah dia kesempurnaan tauhid. Baik. Seterusnya, dalil fitrah. Tadi dalil Al-Quran. Jika kita ingin mengetahui dalil-dalil itu dengan cara lebih mudah, bolehlah dirujuk di kitab-kitab yang menghimpunkan, yang mensyarahkan lebih terperinci tentang tauhid Ar-Rububiyah. Di antara kitab yang bagus, tentunya tak lain dan tak bukan, iaitu jilid 1 kitab Majmu' Fatawa Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Jilid yang pertama. Satu lagi kitab yang ditulis kemudian disyarahkan sendiri oleh Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah. Kitab Sulam, tak ingat tajuk depannya. Tapi di situ didatangkan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi untuk mengukuhkan dan mengemaskan tahqiq atas tauhid Ar-Rububiyah ini, maka rujuklah di kitab-kitab tersebut. Dan yang keduanya adalah by our own exercise. Tengok Al-Quran, dimulai dengan suratul Fatihah, kita identify mulai daripada Bismillah sampai waladdallin itu. Kita tanda, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah itu adalah Rabb. Maka dia adalah, Allah itu adalah nama Allah yang indah. Itu adalah asma, nama Allah. Tauhid al-asma was sifat. Rabb, ar-rububiyah Allah. Kemudian ayat lengkap Alhamdulillahirrabbilalamin, itu adalah dia tauhid al-uluhiyah. Betul kan? Segala puji hanya milik Allah. Kita hanya puji Allah secara mutlak. Segala nikmat yang kita dikurniakan oleh Allah, Allah bagi usia, puji kepada siapa? Puji hanya kepada Allah Ta'ala. Sebab itu Allah ajar kita setiap kali nak memulakan ucapan, dimulakan dengan memuji Allah terlebih dahulu. Innal hamdalillah atau alhamdulillahilladzi dan sebagainya. Itu menunjukkan betapa kita sebagai hamba sangat berterima kasih, bersyukur di atas nikmat kurniaan Allah kepada kita. Apatah lagi Allah kurniakan kita nikmat Islam dan iman. Dan apatah lagi Allah kurniakan kita iaitu istiqamah di atas sunnah, kukuh di atas tauhid, dan berjalan di atasnya dan mengajak manusia kepadanya.
Tidak adalah kemanisan hidup yang paling manis, paling indah, paling nikmat, melainkan hidup di atas aturan, ajaran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan Al-Quranul Karim, berdasarkan Al-Hadis As-Sahihah, di atas pemahaman para generasi terbaik, iaitu generasi Salafus Soleh yang terdiri daripada generasi tentunya yang pertama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang kedua para tabi'in yang mengikuti jalan mereka, dan yang ketiga iaitu tabi'in yang ikut jalan mereka-mereka itu, yang disimpulkan dengan satu terms dipanggil iaitu manhaj salaf. Dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf ini boleh dipanggil sebagai salafi ataupun salafiyun. Baik, dalil fitrah. Sesungguhnya Allah Tabaraka Ta'ala telah memfitrahkan kepada seluruh makhluknya untuk mengakui tauhid rububiyah, mengakui bahawa Allah Azza wa Jal adalah yang mencipta, pemberi rezeki, pengatur, yang maha mematikan dan yang maha menghidupkan. Mengimani tentang tauhid rububiyah bagi Allah Azza wa Jal merupakan perkara alami yang tersimpan di setiap fitrah manusia. Tidak ada yang sanggup menolak dan menghilangkannya. Sebagaimana dalil-dalil tadi, tauhid rububiyah, ditanya siapa hidupkan, matikan, maka jawabnya pasti Allah. Pasti Allah Ta'ala. Takkan sebagaimana tentang tadabbur kita terhadap surah Al-Qasas. Walaupun Fir'aun dia mengaku dia Tuhan, tapi pengakuan dia dari sisi Tuhan itu bukan dari sisi ar-rububiyah. Dan manusia yang berada di bawah pemerintahannya pun tak akan menerima kalau Fir'aun mengata dia yang menciptakan langit dan bumi, matahari, mengatur silih berganti siang dan malam. Tetapi dia mengaku Tuhan di situ apa? Supaya rakyat dia memperhambakan diri pada dia, ikut taat perintah dia tanpa sebarang penentangan, sehingga diperhambakan rakyatnya itu. Sehingga dia mewujudkan masyarakatnya saling bergaduh sesama sendiri, supaya dia kekal di atas puncak takhta pemerintahannya. Namun sehebat apa pun perancangan yang dia buat, tak akan ada satu kerajaan pun yang kekal di atas muka bumi, sama ada yang adil maupun yang zalim. Silih berganti Allah atur sesuai dengan keadaan pemerintahan di zaman tersebut. Umat Islam pernah menguasai dunia selama 14 abad dalam tempoh rentang waktu yang cukup lama. Kemudian dia jatuh berkecai-kecai, sehingga negara yang semua sebelum itu satu, tidak ada border, tidak ada sepadan, walaupun berbeza bangsa, bahasa, tapi diikat dengan agama yang sama, iaitu Islam, agama Tauhid. Tidak ada nama negara sekian-sekian, satu negara di bawah khilafah yang satu. Tetapi apabila sedikit demi sedikit mulai jauh daripada Islam, maka jatuhlah kerajaan Islam itu. Maka kemudian berpecah-pecah pula mereka itu, mengikut negara masing-masing dengan nama masing-masing. Maka seolah-olah macam mustahil umat Islam ini akan bersatu kembali, seolah-olah. Sebab masing-masing negara berbangga dengan masing-masing negara. Dan yang lebih parah lagi, ada negara yang mengisytiharkan ingin mewujudkan agama Islam versi negara masing-masing. Seperti negara jiran kita, ada satu kelompok yang sedang mempromosikan secara agresif Islam Nusantara, bukan Islam Arab. Bukan Islam Arab, tak nak jubah, tak nak berjanggut dan sebagainya. Nak ikut versi Nusantara. Versi apa? Versi Melayu. Sungguh ini parah sekali ajakan yang rusak. Padahal Islam itu asal daripada mana? Daripada tanah Jawa ke? Daripada tanah Melayu ke? Tanah Brunei? Tanah Thailand? Tak, datang daripada tanah Arab. Maka sebab itulah Allah muliakan kita dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, iaitu orang Arab yang paling mulia daripada Bani Hashim. Maka kita kena memuliakan orang-orang Arab kerana Allah telah muliakan mereka. Boleh faham? Secara umum. Sebab apa? Sebab Al-Quran itu Allah turunkan pada malam yang terbaik, oleh malaikat yang terbaik, pada orang yang terbaik, Nabi SAW, pada bangsa yang terbaik, dalam bahasa yang terbaik, bahasa Arab. Tu, orang Arab, bangsa Arab, di tanah Arab. Kenapa Allah tak pilih di Malaysia?
Kenapa Allah tak pilih di Indonesia? Kalau dari segi populasi, Nusantara dia lagi ramai. Betul kan? Indonesia saja berapa puluh juta waktu itu. Kalau sekarang, hampir 300 juta. Ya, Malaysia 30 juta. Campur. Thailand barangkali adalah beberapa juta. Campur lagi Melayu di Mindanao untuk juta-juta. Katalah 300 juta. Ya. 300 juta, bayang. Ya. Arab Saudi itu berapa juta saja? Hampir 30 juta juga rakyatnya seperti Malaysia. Dan begitulah. Itu semuanya keistimewaan yang Allah berikan. Ya, maka jangan kita mewujudkan, oh ini Islam Arab, kita nak Islam versi kita. Itu asabiah yang sesat. Yang dilarang oleh Allah. Kita kena muliakan. Ya, kerana mereka diberikan keistimewaan oleh Allah. Dan lebih istimewa lagi, apabila orang Arab yang menerima agama ini, menerusi Rasul yang Arab, Nabi SAW, mereka itu berjalan di atas, ya, berjalan di atas aturan agama sesuai yang ya diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Baik, mari. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, pengakuan ini bersifat fitrah sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, maknanya bersih, belum terkontaminasi, belum ada pengaruh ya daripada persekitaran, ya bersih. Ya, kemudian dicorakkan oleh kedua ibu bapanya, upbringing yang kita sebut, pembesaran dia itu. Sesungguhnya sifat fitrah itu mencakup pengakuan kepada keberadaan Allah dan sikap kembali kepadanya. Termasuk juga makna kalimah la ilaha illallah, kerana ilah sesembahan itu adalah yang diketahui dan diibadahi. Bahkan orang-orang musyrikin di zaman jahiliyah pun mengakui atas tauhid rububiyah, padahal mereka berbuat kesyirikan. Sebab kesyirikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Cuba lihat Fir'aun tu yang mengaku ana rabbukumul a'la. Ketika dia nak mati, dia kata apa? Aku dah mengaku, dah beriman dengan Tuhannya Musa. Mengaku dia. Dia tak kata dia Tuhan. Sebab dia duduk dalam. Kalau Tuhan, bagaimana boleh mati? Ya. Bagaimana boleh mati? Tuhan la yamut, tak akan mati. Hayyun, ya, la yamut. Itulah dia. Betapa kebodohan seorang manusia yang tertipu dengan kesombongan dan kekuasaan yang dia miliki. Tentunya Fir'aun ini Allah bagi banyak nikmat sehingga dia lupa diri. Ya, kebiasaannya orang yang digunakan nikmat yang melimpah ruah ni sering terjatuh ke dalam kealpaan dan kelalaian. Akhirnya lupa diri, ya, lupa asal jati diri. Padahal dulu orang kampung je miskin. Tapi bila dah ada buka kemewahan, lupa diri. Ya, lupa diri okey lagi, lupa Allah Taala. Ini yang paling parah. Ya, jangan jadi seperti itu. Jadi fitrah manusia ni memang asalnya yang dibekalkan dengan makrifah, kenal Allah Taala dari sisi apa? Dari sisi ar-rububiyah. Kerana apa? Sebelum kita dikeluarkan ke bumi ini, ada satu sesi, ada satu sidang. Allah hadapkan seluruh ruh. Betul kan? Dan Allah tanya di alam ruh, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Tidakkah aku ini Tuhan kamu? Allah tanya pada seluruh ruh, termasuk kita yang berada di alam ruh. Allah bagi tahu pada kita perkara ghaib. Kita tidak berada di situ. Ya, kita berada secara ruh di situ. Lalu jawab ruh semuanya, bahkan engkau adalah Tuhan kami. Ya, dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengakuan. Tetapi bila keluar ke dunia, maka masing-masing mengikut haluan masing-masing. Ada yang beriman, ada yang kufur. Ada yang menjadi Muslim, ada yang menjadi kafir. Ada yang Muslim tapi hidup cara gaya orang kafir. Ada yang Muslim hidup cacar berba, muzabzib. Ada Muslim yang betul-betul Muslim. Terpecah pula dia kepada pelbagai kategori. Bergantung sejauh mana makrifah pengetahuan dia tentang Allah dan sejauh mana dia tunduk taat terhadap perintah Allah. Apatah orang kafir, apatah lagi lahir daripada keluarga kafir, automatically keluar jadi kafir. Ya, dan sedikit sekali di antara mereka itu mencari untuk mendapatkan kebenaran. Ya, Allah bagi kita peluang yang sama, yang kafir, yang Islam. Kalau kamu nak selamat, ya, maka berjalanlah di atas ketentuan yang Allah telah tetapkan. Kerana menjadi seorang Muslim belum tentu selamat. Silap-silap akan bersama dengan orang kafir di dalam neraka, dihumbankan di sana. Ya, yang selamat apabila dia seorang mukmin. Muslim belum selamat. Apa beza Muslim dengan mukmin? Orang munafik Muslim tak? Muslim secara zahir.
Di dunia ni ada 3 kelompok. Kafir, Muslim, mukmin, munafik. Ya. Yang Muslim ni kita boleh letak dia Muslim, mukmin dan juga boleh jadi munafik. Muslim boleh jadi mukmin dan munafik. Yang kafir totally out. Lisan tak, perbuatan tak, hati juga tidak beriman. Solat tidak, dia tak mau mengaku sebagai seorang Muslim, dan ucapan apatah lagi hati dia kufur. Seorang Muslim, ya, dia boleh jadi 2. Satu, hatinya beriman, lisannya beriman, perbuatannya beriman, mukmin. Satu lagi, perbuatannya Islam, ucapannya Islam, tapi hatinya kafir, munafik. Zahir dihukum sebagai Islam. Sebab tu bila mereka mati, disolatkan jenazah mereka. Hatta Nabi SAW yang solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Hatta Nabi SAW bagi jubah dia atas permintaan anaknya. Tetapi itulah yang pertama dan terakhir. Kemudian Allah larang Nabi SAW solat jenazah orang munafik. Orang munafik ini tidak diketahui identitinya. Tak ada seorang boleh menentukan dan kau munafik tulen. Tak. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Ya, cuma dapat dikesan dari sisi perbuatan. Dan kita telah belajar dulu, ya, munafik ini terbahagi pada 2. Ya, nifak ini terbahagi pada 2 perbuatannya. Nifak amali, nifak i'tiqadi. Yang menyebabkan keluar daripada agama, jadi kafir, walaupun zahirnya Islam, jadi munafik tulen, iaitu nifak i'tiqadi. Seperti geng-geng munafik di zaman Nabi SAW. Solat belakang Nabi SAW, ikut berperang, ya, tetapi hatinya benci, tak bersetuju. Tunggu masa saja ada peluang untuk menonjolkan jati diri yang sebenar. Di mana kelihatan? Iaitu berkomplot dengan kafir musyrikin, berkomplot dengan orang-orang Yahudi untuk membatalkan perjanjian dan ikut serta dalam pertempuran. Tu. Atau dalam peperangan, tarik diri. Ya, pergi berperang bersama Nabi SAW, sampai tengah jalan, undur. Menimbulkan, ya, semangat kesatuan pasukan itu. Tujuannya nak mencerai-berai supaya hilang semangat, datang ketakutan, bilangan sikit nak lawan banyak. Macam mana? Tapi Nabi SAW dah train, dah tarbiyah, dah tanamkan akidah. Yang pertama, yang kedua, prinsipal, iaitu berjuang demi mencari redha Allah, berjuang untuk mempertahankan agama, rela untuk mengorbankan nyawa. Ya, in return, mati syahid, masuk syurga. Itulah hebatnya Islam. Baik, kembali. Jadi, ya, fitrah manusia tak menafikan. Ya, kecuali fitrah yang telah dirosakkan. Fitrah yang rosak nak buat macam mana? Ya, asalnya, analoginya seperti air. Air sungai, air hujan, air pergi. Asalnya apa? Asli betul kan? Pure water. Tapi bagaimana belum berubah? Bila masuk, ya, kopi ke, teh ke, atau masuk najis ke, daripada asal dalam air mutlak, suci lagi menyucikan. Asalnya, begitulah fitrah manusia. Tengok siapa yang mencorakkan dia. Pemikiran apa yang masuk dalam kepala dia. Siapa yang berkawan dengan dia. Siapa yang mempengaruhinya. Sebab itu Nabi SAW pesan, Ar-rajul ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhali. Agama itu dilihat dengan siapa kamu berteman. So be careful. Who are your friends? Berhati-hati kamu kawan dengan siapa. Kerana kawan itu nanti akan beri kesan. Dia akan mencorakkan. Dia akan ada influence. Itu memang rumus yang terbukti di lapangan. Ya, kalau kawan dengan ahli masjid, walaupun sebelum tu tak pernah pergi masjid, lama-lama pergi masjid dia. Ya, kalau kawan dengan ahli, kawan-kawan yang suka ikut kuliah, lama-lama walaupun dia tak suka kuliah, ikut juga dia. Walaupun pertamanya terpaksa, lama-lama dia rasa nikmat Allah bagi dia. Lama-lama dia jadi orang yang lebih bersemangat. Kalau berkawan dengan orang yang suka, ya, menghabiskan masa, ya, bermain handphone, main game, lama-lama dia juga turut terlibat dengan main game sampai ketagih. Dan begitulah, kiaskan kepada yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulun Allah fa anna yufakun." Dan apabila engkau bertanya pada mereka, ya, Nabi SAW, Allah arahkan tanya pada orang kafir musyrikin itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?
Pasti mereka akan jawab Allah. Mereka takkan jawab Lata, Uzza, Manat tu tak jawab. Suwa, Yahud, Ya'ud, semua tu. Ya, pada zaman Nabi Nuh AS. Takkan. Sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Menghancurkan seluruh patung, letak satu je patung tu kapak. Dia tanya, siapa yang menghancurkan semua patung-patung ni? Wahai Ibrahim. Ibrahim tanya tu. Dia tanya tu kapak tu, patung tu kan. Kau boleh tanya dia. Baru dia tersedar. Tapi tersedar masih degil. Akhirnya tahu Nabi Ibrahim yang buat. Dia kata tak mungkin mana boleh patung. Sekarang bodoh tak kamu. Tapi orang bodoh ni paling berbahaya kalau tak sedar akan kebodohan. Bodoh yang paling berbahaya adalah bodoh iaitu tak sedar dia bodoh. Kemudian yang paling berbahaya lagi adalah sombong. Menolak kebenaran. Dahlah bodoh. Ya. Kemudian tak sedar diri bodoh. Kemudian lagi parah belagak pandai. Ini banyak orang di zaman sekarang. Tak pandai beragama. Baca kitab pun tidak. Ya. Sebut bahasa Arab pun salah. Nak bantah ustaz. Nak bantah tu guru. Ajaib tak? Sangat ajaib. Rumah kitab pun tak ada. Ya. Kemudian nak bantah orang yang banyak kitab yang baca. Yang memang profession, specialist bidang itu. Ajaib tak? Sangat ajaib. Tapi ramai follower. Sangat ramai. Kalah tu yang ada kitab tadi tu. Ustaz-ustaz tu, guru tu. Alim-alim tu. Ya. Inilah dia fitnah yang sangat berbahaya di zaman ini. Banyaknya orang bodoh yang tak sedar diri bodoh. Kemudian belagak pandai. Kemudian sombong untuk menerima kebenaran. Orang ini telah meletakkan dirinya di wad yang paling parah. Mengalahkan wad ICU. Ya, berganda-ganda wad dia. Ya, sulit untuk disembuhkan kecuali dia sendiri sedar diri. Kecuali dia sendiri berfikir sejenak tentang dirinya sendiri. Muhasabah. Self-evaluation or introspection. Patut ke padan ke aku yang jahil ni? Pergi kuliah tidak, tiba-tiba nak membantah orang hanya berdasarkan tuduhan-tuduhan yang dikemukakan oleh para agamawan. Patutnya buat apa? Cross check. Jangan terima bulat-bulat, membuta tuli. Agama kan larang. Ya, berita dunia pun kita kena cross check. Apatah lagi berita yang terkait tentang urusan agama. Apatah lagi menuduh seseorang. Perlu ada bukti. Kalau tidak, mempersiapkan diri untuk dihumban ke dalam neraka. Kenapa? Melakukan kezaliman. Baik. Jadi, dan apabila engkau bertanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan jawab Allah. Maka mengapa mereka dapat dipalingkan dari kebenaran? Dah tahu Allah Ta'ala yang menciptakan, mengatur dan sebagainya. Kenapa kamu tidak jadikan Allah sebagai Rabb yang ditaati, yang diikuti perintahnya? Ini ayat walaupun tujuannya pada orang kafir, ya, tapi pelajarannya umum untuk sesiapa saja, termasuk kita yang mengaku sebagai seorang Muslim. Betul kan? Betapa banyak orang Islam tapi engkar terhadap perintah Allah. Tak nak tutup aurat, buat pelbagai maksiat, ya, tak nak keluar zakat, tak nak menunaikan haji. Padahal satu dunia dia dah pergi berjalan. Boleh ambil package Furada lagi dia. Kaya, banyak duit, tapi tak sampai. Ujung dunia, kutub utara, kutub selatan, ya, mana benua dia tak sampai. Gunung mana dia tak daki. Habis semua dia pergi. Ya. Ini sama ni. Ya, mengakui Allah sebagai Rabb, tapi kenapa tak taat? Ya, Allah perintah kita supaya talabul ilm, wajib belajar ilmu syar'i. Dia tidak ada expired date menuntut ilmu syar'i ini sampai mati. Ya, daripada buayan sampai ke liang lahat, kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tu dah alim dah. Kemuncak kealiman Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di zamannya, di bumi Baghdad pun masih menuntut ilmu. Kiaskan dengan kita ni. Ya, jadi lebih wajib kita ni menuntut ilmu. Lebih bersungguh. Ya, patut lebih bersungguh daripada bersungguhnya kita dalam urusan dunia. Sedangkan dunia tu akan ditinggalkan. Ya, yang akan kekal bersama kita siapa? Amal. Dan amal itu dibangunkan di atas apa? Ilmu. Jadi kalau beramal pun tidak didasari ilmu, solat pun salah, wuduk pun salah, macam mana Allah nak terima? Tapi dalam urusan kerja, cekap ikut SOP, follow through, very detail. Ya, bekerja zero defect, error free, hassle free. Oh tu, sampai tahap tu jaga, rusuh macam-macam. Ya, bab solat fail. Waktu azan dikumandangkan masih duduk di pejabat, masih sibuk buat kerja.
Padahal dia lupa Ar-Razzaq tu siapa? Allah Ta'ala. Sebab tu kalau orang memiliki pemahaman tauhid rububiyah ni dengan kemas, dengan tepat, akan membawanya kepada ketepatan dari sisi tauhid al-uluhiyah. Ini khusus bagi kaum muslimin. Tapi masalahnya sebab mereka tidak memahami, tidak belajar, tidak mahu mengakrabkan diri dengan Al-Quran, dengan pemahaman. Ini metodologi yang upbringing kita seperti itu. Dari dulu belajar di madrasah, di kampung, hanya sekadar mengaji. Alif latih A, alif bawah I, alif depan U, mula-mula mukaddam. Habis. Ya. Baca, kemudian dah khatam, tutup, buat majlis, pulut kuning, bagi kain pelekat ke Tok Guru dan sebagainya. Baru tangga pertama. Lepas tu tutup Quran. Tunggu nanti nak kahwin. Baca pula juzuk 30 yang terakhir. Tutup lagi. Tutup selama-lamanya. Bila buka, bila mati pula. Buka semula. Tapi bukan yang mati tu buka, yang hidup tu buka. Ini perkara yang hendaknya diperbetulkan. Kena ajari setiap individu, anak-anak kita. Ajar dia baca Quran dengan pemahaman. Ajak mereka sama-sama dengar. Ya. Dan pastikan anak kita berusaha. Setiap anak-anak kita pandai bahasa Arab. Hantar dia sekolah Arab integrasi. Biar habis duit beribu. Kita boleh habis duit beribu dalam urusan dunia. Ya. Boleh jadi doktor, tapi doktor yang faham bahasa Arab, tak buta Al-Quran, tak buta bahasa Arab. Ya. Ini hendaknya kewajipan ibu bapa. Kalau dah terlewat, bagi tahu anak. Sibuk-sibuk pergi belajar bahasa Arab. Ya. Kalau masih belum mampu, baca Al-Quran dengan pemahaman. Tu. Usaha. Jangan ulangi kesilapan yang sama yang kita ni dulu dibesarkan dalam sistem pendidikan yang tak pandai baca Jawi, tulis Jawi. Itu upbringing yang paling... Ya, itu yang paling parah, majoriti dulu. Setelah Jawi, tulisan Jawi dimansuhkan. Itu tahun 80-an, 70-an. Kecuali di beberapa negeri. Ya, negeri yang ada sekolah agama, di belah petang, di belah pagi. Itu untung kalau mak ayah hantar. Pandailah dia. Tapi kalau tak hantar, alamat. Buta Jawi. Buta Jawi, buta Al-Quran. Ya, rumus dia. Kecuali kalau dia belajar, mengaji. Pandai ya. Baik. Kemudian dalil penciptaan manusia. Dalil penciptaan manusia. Ini sekarang dalil dari sisi manusia itu sendiri. Untuk menggiring dan membawa kepada mengimani tauhid ar-rububiyah. Manusia adalah sebuah tanda, adalah satu tanda besar dari ayat-ayat Allah yang menunjukkan atas rububiyahnya. Apabila seseorang insan mencermati dirinya sendiri dan melihat betapa ajaibnya organ penyusunan tubuhnya, niscaya ia akan mengetahui bahawa di belakang itu semua ada zat yang mengatur, maha bijaksana, maha menciptakan dan maha kuasa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihil masir." Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, lalu memperbaguskan rupamu, dan padanya tempat kembali. Jadi Allah jelaskan bahawa dia adalah Al-Khaliq. Dia cipta langit dan bumi, ada tujuan. Menunjukkan tidak ada satu ciptaan pun, sebesar atau sekecil apa pun, semuanya ada kebaikan, ada tujuan. Dia membentuk rupamu, lalu memperbaguskan rupamu. Tengok rupa kita, rupa manusia, rupa yang terindah, yang tercantik, yang tertampan, dan padanya tempat kembali. Maknanya kita semua akan kembali kepada Allah. Ingat. Jadi manusia, kalau dibuat kajian, memang Allah bukakan pintu ilmu dari sisi kajian tentang tubuh badan manusia. Secara zahir dan secara apa yang ada di dalam dalaman badannya. Itulah terkenal dengan ilmu sains, biologi, ilmu anatomi dan pelbagai lagi. Ambil mata saja dikaji, tak habis ilmu terungkap sampai sekarang. Masih banyak lagi yang belum digali, yang belum diketahui. Betapa kompleksnya, very complicatednya, and betapa sempurnanya ciptaan Allah Ta'ala manusia ini. Jadi cukup dengan melihat kepada diri sendiri, maka itu merupakan dalil bahawa Allah Ta'ala dia adalah Al-Khaliq, dia adalah Al-Malik, dia adalah Al-Mudabbir. Manusia itu sendiri. Sebab itu dalam Quran Allah sebut, wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, kenapa kamu tak memerhatikan?
Ya, banyak penemuan, banyak penulisan tentang manusia dari sisi ya sains dan juga dari sisi ya psikologi dan seumpamanya. Disebut manusia ni ya sempurna, struktur tubuh badannya, tulang-tulangnya, ya cara susunan anggota tubuh badannya, ya dan pelbagai lagi yang tak terhitung. Akalnya sendiri dikaji, ya tak terhitung banyaknya ya sel-sel, neuron dan sebagainya, interaction, bagi arahan, dia boleh bertindak, ya cukup berdua arahan, dia boleh memproses dan mengeluarkan output yang diinginkan, ya dan pelbagai lagi ya yang tak terhitung. Ya betapa ajaibnya manusia ciptaan Allah Ta'ala. Ya. Allah Ta'ala terkait tentang manusia ni ya di dalam surah At-Tur, surah yang ke-52. Ya ketika mana ya bantahan-bantahan Allah terhadap kata-kata oleh kaum musyrikin itu yang bukan-bukan terhadap Allah Ta'ala, terhadap juga Rasulullah SAW yang menyampaikan dakwah kepada mereka. Ya, dalam surah ini, dalam ayat ini, ya Allah mengajukan soalan demi soalan ya kepada orang-orang kafir musyrikin itu agar disampaikan oleh Nabi SAW. Ya. Contoh pada ayat 35, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, atau adakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ya. Adakah kamu diciptakan tanpa sesuatu? Tanya, mereka tu diciptakan tanpa sesuatu ke? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau adakah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Dan banyak lagi di sini. Ya, soalan-soalan yang Allah ajukan kepada orang-orang kafir musyrikin, juga termasuk ya orang-orang yang membaca Al-Quran dari zaman ke zaman sampai sekarang. Ya, hakikatnya adalah, jawapannya adalah kembali kepada Allah. Jadi manusia adalah sebesar-besar tanda kebesaran Allah yang ada pada diri manusia. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Surah Asy-Syams, surah yang ke-91 ayat 7. Ya, kesempurnaan ciptaan manusia komplit. Ya, sangat berbeza dari ciptaan yang lain kerana istimewanya manusia. Ya, Allah ciptakan manusia ini dengan 3 tujuan sekurang-kurangnya. Yang pertama, yang paling pokok, yang tiada gantinya, agar beribadah kepada Allah. Yang kedua, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, memimpin dunia. Walaupun badan dia kecil berbanding dengan gajah, dengan ikan paus di lautan, tapi dia yang memimpin. Walaupun dia tidak sekuat seperti harimau, ya raja hutan. Ya, dan begitulah kiaskan pada haiwan-haiwan lain. Namun manusia diberikan keistimewaan untuk memimpin dunia, menjadi ketua. Sehingga binatang apa saja yang ada di atas muka bumi ini dikuasai oleh manusia, diatur oleh manusia, diolah. Ya, dan berbagai lagi diambil manfaatnya oleh manusia. Yang ketiga adalah sebagai pemakmur. Wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha. Sebagai pemakmur dunia. Maka dalam urusan dunia ni buatlah apa saja. Buatlah berbagai inovasi, penemuan baru. Ya, olah apa yang ada di bumi ini, sama ada yang di atas bumi atau yang di dalam bumi, atau di lautan, di dalam lautan. Maka pelbagai perkara yang terkait tentang maslahat manusia terwujudkan. Ya, dari satu masa ke satu masa, dari satu generasi ke satu generasi, makin kompleks, makin canggih hasil penemuan ya yang dimati oleh manusia-manusia di atas muka bumi. Ya. Agar dengan itu sepatutnya mereka lebih akrab, dekat dengan Allah. Tapi kenyataannya tidak juga. Bahkan majoriti makin menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia, benarlah firman Allah, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hamba-Ku yang bersyukur. Majoriti apa? Kufur. Kufur nikmat. Dan kufur yang paling besar adalah, yaitu tidak menjadikan Allah Ta'ala sebagai Rabb yang ditaati, yang diibadahi. Baik. Kemudian dalil fenomena alam. Kejadian-kejadian yang berlaku di alam ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
Kami, yakni Allah, akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri-diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahawa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahawa Rabbmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Fussilat surah 41 ayat 53. Jadi Allah dia nyatakan, bagi tahu kita tanda-tanda di dunia ni tak terhitung banyaknya, yang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Ya, tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, bukti-bukti yang terkait tentang Allah Ta'ala datang daripada dua jalan. Satu daripada wahyu, ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua menerusi alam jagat raya ini. Diri kita, langit, bumi, bintang, hutan-hutan, bukit bukau, gunung ganang, lautan, sungai, tasik, kolam dan pelbagai lagi. Dan hidupan-hidupan. Ya, udara yang bertiup, yang tak dapat dilihat, tak dapat dipegang, tapi dapat dirasa, dinikmati. Dan begitulah seterusnya. Ya, semuanya ini tentunya dicipta. Bukan terjadi ya secara kebetulan atau by nature. No. Sebab tu istilah alam semula jadi ini kena tukar. Ya, tak betul istilah itu. Alam semula jadi, translation by nature. Ya, happen by itself. No. Sepatutnya alam ini adalah ciptaan Allah. Bukan semula jadi. Alam ini dijadikan oleh Allah. Al-Khaliq. Tengok. Simple je bahasa. Tapi kalau orang yang tahqiq tauhid, dia akan sangat teliti. Dia tak akan sebut alam semula jadi. Nampak tak? Mana boleh jadi sendiri? Tadi kan Allah kata, ya, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka diciptakan tanpa sesuatu atau adakah mereka menciptakan? Mereka jadi sendiri ke? You create yourself Oh, ya, jadi sendiri. Tak. Ya, diciptakan. Tak ada satu benda pun yang muncul tiba-tiba dengan sendirinya. Jadi ayat semula jadi itu kena ditukar. Ya. Alam ciptaan Allah Ta'ala. Baru nampak iman. Baru nampak dari sisi Ar-Rububiyah. Ini halus tak istilah ini? Ya. Walaupun orang kata itu istilah biasa, perkataan biasa, tapi bagi orang mukmin ada beberapa perkataan yang hendaknya ditukar. Ya. Hendaknya ditukar. Dan memang pun ada perkataan-perkataan yang orang rasa tak selesa ditukar, betul kan? Contoh ibu tunggal. Sekarang tukar jadi apa? Kalau Kelantan dia belum boleh tukar. Dia tukar bahasa Arab. Dia tukar Allah lupa lah. Tak panggil dah ibu tunggal. Macam contoh dulu kita panggil orang cacat, betul kan? Orang apa, cacat upaya. Oh, okey. Ya, OKU tu orang sekarang jadi OKU, orang kurang upaya. Dulu dia panggil apa? Orang cacat. Betul kan? Tak sedap kan tu perkataan tu? Bentuk negatif. Jadi bentuk nak memuliakan dia, nak meletakkan sama rata. OKU, orang kurang upaya. Begitu juga dulu panggil orang asli. Nampak primitif. Sekarang tukar orang asal. Tu bahasa yang tak ada kaitan dengan agama, tak ada kaitan dengan akidah, kebiasaan pun orang boleh tukar. Apatah lagi ni. Contoh, perkataan selain daripada alam semula jadi. Iaitu kebetulan. Coincidence. Ya, kebetulan saya jumpa awak di sini. Jomlah datang rumah saya. Kebetulan saya jumpa awak di sini. Ya, saya nak bagi tahu satu informasi. Tukar. Ya, qadarullah. Sebab kita bertemu tu kebetulan ke atau telah ditetapkan oleh Allah? Takdir, betul kan? Tu guna. Qadarullah. Ya, saya dipertemukan dengan Tuhan pada hari ini, maka saya sejemput, datanglah ke rumah saya. Saya nak ada satu perkara yang nak dibincangkan. Itulah bahasa teliti. Ya, belajar untuk menggunakan bahasa yang betul. Biasakan yang betul. Betulkan yang salah. Itu sepatutnya. Ya, baik. Andai kata seorang insan mahu untuk mengamati fenomena-fenomena alam yang telah Allah jadikan berupa keanehan dan keajaiban-keajaibannya, niscaya ia dapati bahawa di sebalik fenomena itu semua ada pencipta. Dan bahawa yang Maha Mencipta tersebut sangat mengetahui dan sangat bijaksana. Jadi kalau dia lihat segala peristiwa-peristiwa yang berlaku, sama ada mengikut aturan ataupun yang luar daripada kebiasaan, tentu yang mengatur semua itu adalah Allah Ta'ala, bukan jadi secara kebetulan. Contoh. Ya. Contoh ya, tentang perubahan cuaca. Betul kan? Dulu kita tahu dah. Ya, musim durian dia akan berjalan sekali. Dia ada waktu dia, tetap dah waktu dia. Setiap tahun more or less sama. Musim durian akan beriringan dengan musim langsat, akan bersama dengan musim cempedak,
manggis, meriah, serentak dia. Dulu-dulu waktu kecil masih ingat situasi itu. Sekarang dah berbeza. Sekarang sudah berbeza. Ya, siapa yang mengatur itu semua? Berubah daripada asal kepada berbeza? Manusia ke? Tak. Allah Ta'ala. Dulu panggil musim buah. Tak ada khusus buah. Dulu dipanggil musim buah. Ya, maknanya merangkumi buah-buah tadi. Sekarang kalau panggil musim buah durian. Musim durian. Musim durian, Ah. musim rambutan. Musim rambutan. Tapi selalu dipanggil musim durian lah yang famous. Dulu bila disebut musim buah, ya, buah macam-macam. Ya, yang paling boleh bernasi tentulah buah durian. Tapi buah lain tidak dizolimi. Tak disebut. Sebut musim buah. Semua dapat hak masing-masing. Sekarang tak. Ya, disebut musim durian. Jarang disebut musim mangga. Ya. Musim apa cempedak ke tak. Itulah dia. Siapa yang mengatur itu? Jadi nak menunjukkan juga pelajaran berguna di sebalik itu apa? Dunia dah semakin tua. Dunia dah semakin tenat. Dah mula sedikit-sedikit bergeser daripada aturan. Musim hujan pun sudah tidak menentu. Dulu boleh buat prediction. Ya, boleh jangkakan tepat. Hampir tepat. Bulan 12 hujan kebiasaannya. Jadi kalau nak buat kenduri kenara, cari bulan lain. Risau kalau buat pada bulan tersebut. Ya, sekarang dah tak menentu. Banjir kerap sekali berlaku bila-bila masa. Akibat apa? Akibat ya, tangan-tangan manusia yang telah mengubah dan merombak topografi dunia. Topografi dunia. Topografi muka bumi. Gunung ganang sebagai pasak bumi, penyejuk alam sekitar, yang penyerap air, ya, main water reservoir, habis dia togel guys. Dia bogilkan semuanya. Maka berlakulah apa yang berlaku. Ya, maka semuanya berjalan ikut aturan Allah. Dia rumus dia, matematik dia, iaitu proportional, direct. Kamu musnahkan alam, maka akan berlaku kemusnahan seterusnya. Kamu jaga alam, dia akan ikut equilibrium dia yang asal. Ya, maka akan berlaku aturan yang asal. Jadi semuanya adalah, jadi sebalik semuanya itu Allah lah yang mengatur, menetapkan. Wallahu a'lam, kata penyusun kitab ini. Baik, ya. Maka kita berhenti pada poin D. Jadi insya-Allah pada umur kita akan masuk poin E, iaitu golongan yang mengingkari tauhid rububiyah. Ada tak? Ada. Ya, tetapi sebenarnya dalam hatinya tetap mengakui. Tapi lisan saja. Sebab apa? Kesombongan dan kedegilan. Seperti siapa? Contoh Fir'aun. Seperti siapa? Contoh orang yang telah rosak ya fitrahnya, iaitu kelompok ateis yang tak percaya Tuhan. Tapi bila nak mati, mengaku pula ada Tuhan. Seperti mana yang pernah direkodkan tokoh komunis di antara yang terkedepan, iaitu Stalin. Stalin ya, Rusia ni kan, pemimpin Stalin tu. Ya, ketika nak mati dia mengadu sakit. Lepas tu dia mengadu kepada Tuhan. Orang tegur, kan kamu tak percaya Tuhan? Ya, dah sakit tu baru tahu dah. Nak cari siapa? Manusia fitrahnya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.